Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengalu-alukan sumbangan lebih 1 bilion dos vaksin COVID-19 oleh negara anggota G7 kepada negara-negara miskin. Bagaimanapun, sumbangan itu agak lambat. Jumlah vaksin yang ingin disumbangkan juga tidak mencukupi ketika dunia memerlukan lebih 11 bilion dos. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan vaksin diperlukan sekarang, bukannya tahun depan. Ujarnya, pengedaran vaksin di peringkat global sangat perlahan berbanding wabak COVID-19 yang menular lebih cepat. Bank Dunia sebelum ini menyatakan wujud ketidakseimbangan yang ketara dalam pemberian vaksin antara negara G7 dengan negara berpendapatan rendah iaitu 73:1. Sementara itu, pengambilan 2 dos vaksin COVID-19 sangat berkesan untuk mencegah kemasukan ke hospital yang berpunca daripada varian Delta. Ketua Jabatan Imunisasi Agensi Kesihatan Awam England, Mary Ramsay berkata 2 dos suntikan vaksin Pfizer-BioNTech mampu mengelak 96% kes menerima rawatan di hospital. Manakala bagi vaksin Oxford-AstraZeneca, kadarnya 92%. Kajian lanjut sedang dijalankan bagi menentukan sama ada pengambilan dos berganda mampu mengurangkan kadar kematian disebabkan varian Delta. Namun peratusannya juga dijangka tinggi. Dalam perkembangan berkaitan, Britain melanjutkan sekatan pergerakan selama 4 minggu lagi berikutan lonjakan kes COVID-19 yang berpunca daripada varian Delta. Perdana Menteri Boris Johnson berkata fokus kerajaan ketika ini ialah mempertingkatkan pemberian vaksin. UK merancang untuk membuka sepenuhnya ekonomi pada 21 Jun selepas melonggarkan sekatan secara berperingkat sejak Mac lepas. Kerajaan berharap 2/3 penduduk dewasa akan menerima 2 dos vaksin menjelang 19 Julai. Komuniti antarabangsa digesa mengambil langkah kolektif yang efektif terhadap junta Myanmar. Ia bagi mengelak sebarang kemungkinan berlaku jenayah kemanusiaan dan krisis kemanusiaan serantau. Gesaan dibuat oleh Duta Myanmar ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Chow Mo Tun. Dalam sepucuk surat kepada Majlis Keselamatan, beliau menggesa agar tindakan segera diambil terhadap junta Myanmar. Kegagalan berbuat demikian akan mendorong tentera Myanmar terus melakukan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan kejam terhadap orang awam. Sekiranya masyarakat antarabangsa termasuk PBB bertindak tegas dan tepat pada waktu, ia dapat mengelak lebih 800 orang awam kehilangan nyawa. Langkah kerajaan baharu Israel membenarkan perarakan kontroversi di Baitul Maqdis Timur merupakan tindakan provokasi. Ini ditegaskan Perdana Menteri Palestin Muhammad Shatih. Beliau mengingatkan mengenai bahaya yang mungkin timbul ekoran kebenaran yang diberikan oleh penjajah kepada peneroka haram Yahudi untuk meneruskan tunjuk perasaan esok. Perarakan oleh kumpulan pro-Yahudi sebelum ini mencetuskan ketegangan di Baitul Maqdis antara polis Zionis dengan penduduk Palestin. Bola sepak Euro 2020, Spanyol seri tanpa jaringan dengan Sweden dalam aksi kumpulan E di Seville awal pagi tadi. Perlawanan itu turut menyaksikan Alvaro Morata mensia-siakan peluang meledak gol pada babak pertama ketika Spanyol memperoleh 419 hantaran, sekaligus menjadikan La Roja pasukan terbanyak melakukannya dalam tempoh 45 minit aksi kejuaraan Eropah. Sementara itu, Poland tewas 1-2 kepada Slovakia dalam satu lagi aksi kumpulan E. Poland tampil buat kali keempat dalam kejohanan Euro dan pernah mara ke peringkat suku akhir pada 2016. Selepas ini, skuad kendalian Paulo Sousa akan berkunjung ke Seville menentang Spanyol pada awal pagi Ahad. Saingan kumpulan D pula menyaksikan Republik Czech menang 2-0 terhadap Scotland di Glasgow. Kedua-dua jaringan diledak Patrick Schick masing-masing minit ke-42 dan 52. Beralih ke Copa America, Argentina terikat 1-1 dengan Chile dalam aksi kumpulan B di Stadium Nelson Santos, Rio de Janeiro. Gol pembukaan dijaringkan oleh Lionel Messi yang berjaya menyempurnakan sepakan percuma pada minit ke-33. Chile kemudian menyamakan kedudukan menerusi Eduardo Vargas pada minit ke-57. Sebelum perlawanan bermula, penghormatan diberikan kepada legenda Argentina Diego Maradona meskipun perlawanan beraksi tanpa penonton.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.